cepat juga kat sini. Jauh sikit lah. 3 minit tak? 3 minit. Ni kan? Ni kan? Okay, 6. Saya tak kerti bunyi. Rosak pun benda ni takut tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang diberkati Allah ini, dan bersama-sama kita berada di rumah Allah, bersama-sama menyambut kembali pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kuliah saya sebagaimana biasa, slot yang pertama kita akan membaca fatwa semasa. Slot yang pertama kita baca fi awlawiyah sambungan fi awlawiyah. Slot yang kedua nanti kita akan membaca fatwa semasa. Baik hadirin yang dirahmati Allah, sambungan fi awlawiyah ini kita berada di hujung kitab Ta'lamun Nabi. Kita membicarakan berkaitan dengan tajuk Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan fiqh awlawiyah. Baik, kata pengarang qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Di antara para ulama Islam terdahulu yang memberikan perhatian sewajarnya terhadap fiqh awlawiyah, fiqh keutamaan, sehingga beliau mengecam sikap masyarakat Muslim pada zaman itu adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini tak terkecuali seorang ulama yang mengambil berat dengan fiqh keutamaan, fiqh awlawiyah. Di mana Imam Al-Ghazali mengkritik masyarakat dia pada masa itu. Kritikan dan tanggapan beliau tersebut dibentangkan dan dirakamkan di dalam karyanya yang masyhur Ihya Ulumuddin dan Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi antara kitab Imam Al-Ghazali yang terkemuka Ihya Ulumuddin, di dalam tu Imam Al-Ghazali mengkritik masyarakat yang berkaitan dengan isu fiqh keutamaan, fiqh awlawiyah. Baik, salah satu sikap tercela yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ialah sikap al-ghurur. Antara perkara yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali, sikap al-ghurur. Ghurur bermaksud tipu daya, terpedaya, di mana ada ramai orang yang tertipu dengan tipu daya syaitan, kerana kejahilan dan kuat cermat dalam penghayatan mereka terhadap agama. Di mana al-ghurur ini Imam Al-Ghazali menyebut orang alim pun terkena juga al-ghurur, sikap tipu daya, iaitu terpedaya oleh bisikan nafsu di dalam jiwa, dan ianya merupakan salah satu penyakit kronik yang tergolong sangat berbahaya. Dan Imam Al-Ghazali ini, beliau menyebut di antara golongan manusia yang terjebak ke dalam perangkap penyakit ini ialah kalangan ulama. Ulama pun kena juga, tuan-tuan. Pasal tak cermat. Kena macam mana? Aku ahli sekali, aku ada PhD, orang lain ada PhD. Macam tu. Tak berlaku hari ni tak? Hari ni berlaku hari ni. Mendapat data dia hebat, ada PhD orang lain, tak betul. Contoh. Itu antara tipu daya yang terkena kepada ilmuwan agama, merasakan dia seorang hak betul, orang yang salah. Oleh kerana dia ni hebat, dia fikir perkara khilafiyah. Dia khilafiyah dia fikir aku je. Itu pun termasuk tipu daya juga. Benda kecil dia fikir dia khilafiyah. Contoh, baik,
Antara orang yang terkena penyakit tipu daya ni, ia juga ialah ahli ibadah. Ahli ibadah, orang beribadah tapi tertipu dengan tipu daya. Macam mana tu ustaz yang buat ibadah tapi jahil, tak mau belajar. Orang nak mengajar bakal ini lagi, yang dia sendiri jahil buat ibadah. Kalau alim okey dah. Kalau dia tu alim jahil buat ibadah bagus lah. Tapi tak jahil, tengok sembahyang pun tak betul, sujud pun tak kena. Macam tu kita tengok dah dia ni nampak kuat sembahyang tapi sembahyang sujud pun tak betul, anggota sujud pun tak betul. Contoh kalangan sufi, orang sufi pada terkena juga tipu daya. Imam Al-Ghazali sebut satu-satu macam mana orang sufi tertipu daya. Padahal sufi dia tu orang-orang kaya dan golongan awam. Beliau juga menjelaskan bagaimana penyakit tersebut boleh menyerang mereka tanpa disedari. Ini tak sedar. Penyakit ini kena pada orang tanpa disedari, sehingga mereka sangat berbangga dengan amal perbuatan yang dilakukan. Berikut ini kita akan mengambil dua contoh sahaja daripada contoh-contoh yang dibentangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya tersebut untuk menjadi tadapan kita semua. Alangkah tak bernas dan tajamnya pandangan beliau dalam mengupas masalah ini. Baik, contoh yang pertama, contoh kesalahan dalam memahami keutamaan amalan syarah. Contoh yang pertama, contoh kesalahan dalam memahami keutamaan amalan syarah. Contoh pertama, golongan yang terpedaya daripada ahli ibadah dan orang yang banyak menunaikan amal soleh. Katanya setengah dari mereka ada yang abaikan perkara-perkara fardu, sebaliknya sibuk dengan perkara-perkara sunnah. Benda sunnah, bersungguh dia. Hak fardu tak sungguh, tak ada. Benda hak wajib tak bersungguh untuk laksanakan. Benda yang haram tak sungguh untuk cegah. Tapi hak sungguh, hak sunnah ada tak ada? Ada tak rasa apalah. Tengok ni kita nilai sendiri, tepuk dada tanya iman kita. Bahkan terkadang sangat teliti dalam keutamaan amal sunnah, sehingga akhirnya mengakibatkan permusuhan dan membuang-buang masa dan tenaga. Kerana teliti dalam sunnah ni tu akhirnya bergaduh. Ada tak? Ada. Saya pernah ceramah setempat. Habis ceramah, seorang tu nampak pakai jumpa pakaian lah, nampak lah. Dia sebut, saya ceramah, lepas tu habis ceramah, habis ceramah kat luar, dia fikir kat saya. Dia konten Pak Imam lah. Punya imam ada. Dia buat kat saya, dia sebut kat saya, pakai jubah labuh melebihi 2 kali haram masuk neraka. Tak sah banyak tu dia. Kenapa tak? Contoh orang ni nak tak sunnah Nabi pakai sampai peti. Dia sunnah pakai sikat sampai peti macam dia lah. Dia pakai sikat sampai peti. Benda macam ni, benda khilafiyah, tak payahlah nak bergaduh. Ni nak ceritanya benda kecil je sampai bergaduh. Saya pun sebut dia, saya kata kat dia, yang haram tadi orang yang pakai labuh, khuyalah Nabi sebut kerana sombong. Memang ada sebut siapa-siapa yang pakai labuh, khuyalah kerana sombong. Saya sebut kat dia, kalau dipakai bukan sombong, tak haram. Dia pula nak bahasa kita. Tak apa, biarlah. Saya kuliah hari sekali, kebetulan dia ada. Saya baca fatwa Azhar. Fatwa Azhar tentang isu tentang hukum pakai labuh ni. Depan-depan dia lah. Tuan-tuan, ada hadis Abu Bakar, bila Nabi sebutnya tu, Nabi sebut orang yang memakai labuh ni khuyalah kerana sombong akan disebut penyakit tu. Tapi ada riwayat yang lain, satu kali orang mencela Abu Bakar kerana pakai labuh. Abu Bakar mengadukan Nabi. Hadis surat. Abu Bakar mengadukan Nabi, adakah penyakit yang sebab masalah pakai labuh ni?
Lasta minhum. Nabi Abu Bakar kata, Nabi kata kamu bukan di kalangan mereka. Kamu pakai lagu bukan kerana sombong. Jadi masalahnya sahabat kita ni, dia tak baca satu hadis dia. Dah baca satu hadis, dia tak faham hadis itu. Dia faham pakai lagu masuk neraka. Nabi sebut khuyala, kerana sombong. Sebab orang anak jahiliah ni tuan, tanda kesombongan mereka, orang kaya-kaya akan pakai lagu-lagu. Itu tak lagu, lambang kebesaran pada mereka, lambang kebesaran. Kita hari ini cukup tuan pakai ataupun musik, ataupun pakai suara pejabat, masuk pejabat, pakai suara kat peti. Oh tengok, ini orang gila mana pula. Nah, dia berbeza tuan-tuan. Jadi dia kata haram tadi lagu kan sombong. Sebab Abu Bakar pakai lagu. Bila Nabi kata kamu bukan sombong. Nabi isfah bakal tadi. Sebab tu hadis tadi kita baca semua. Ini contoh setengah-setengah kita ni tuan terlalu cermat dengan perkara-perkara sunnah ni sampai tahap bergaduh isu benda kecil ni. Walaupun dia sendiri tak faham hadis Nabi SAW. Ini contoh-contoh yang begini. Baik. Golongan seperti ini laksana seorang yang was-was dalam perkara mengambil air wuduk, sehingga hal itu dilakukan secara sangat berhati-hati. Dia tidak menerima untuk memakai air yang dikatakan suci mengikut pandangan hukum syarak, kerana mungkin saja ianya sudah tercemar dan dengan najis. Walhal kemungkinan tersebut sangat jauh berlaku. Tengok air bola, contoh air bola. Nampak anjing kat luar, ada apa-apa pun. Kok anjing pergi laku, tak sih. Contoh. Walau ada pagar pun, naik tak masuk. Itu contoh. Maknanya kemungkinan itu jauh. Tapi kerana terlampau cermat, tak nak guna benda-benda yang halal tadi, kerana alasan hati-hati. Walau benda itu kemungkinan itu terlalu jauh. Itu contoh. Namun dalam perkara makanan dia melemparkan jauh suatu kemungkinan yang dekat, kemungkinan haram. Boleh jadi dia memakan benda yang haram. Bak makan dah pula jauh. Bak contoh, bak sunat tadi ambil orang. Bak halal haram, bak makan, orang bagi makan, tahu dia tak tanya pula mana makan. Itu contoh kesalahan memahami keutamaan. Mereka mentikbulak hal-hal yang sunat, hal-hal yang wajib, yang fardu, yang haram, yang sepakat ulama tak ambil berat. Ini contoh kesalahan dalam memahami keutamaan. Baik. Andainya perkara tersebut berlaku sebaliknya, iaitu berhati-hati dalam perkara makanan, cahaya sikap itu laksana sikap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kerana Sayyidina Umar Al-Khattab berwudu dari bejana bekas milik orang Nasrani. Pada saat yang sama bagi dia menjauhkan diri dari beberapa perkara halal kerana khawatir terbawa kepada perkara haram. Jadi hak patut-patutnya sebaliklah. Benda yang haram, benda yang confirm haram, benda yang tak, hak tu kena cermat. Benda hak wajib kena cermat laksanakan. Benda hak sunat itu tuan, tak perlu kita sampai sampai ke tahap tadi dah bergaduh benda-benda yang kecil macam tu. Ini satu kesalahan dalam memahami fiqh keutamaan. Baik, satu golongan lain, golongan pertama, golongan kedua, satu golongan lain sangat berhasrat untuk melakukan amalan-amalan sunnah sementara tidak memberi perhatian kepada perintah-perintah fardu. Misalnya salah seorang dari mereka nampak sangat bangga dan berbahagia kerana dapat menunaikan salat duha, tahajud dan seumpamanya daripada ibadah sunnah, walhal dia tidak merasai kelazatan dan khusyuk dalam melakukan salat fardu dan tidak pernah berusaha untuk mendirikannya di awal waktu kerana lupa dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud tidak ada satu perbuatan pun yang lebih baik dilakukan oleh mereka yang ingin bertakarruf mendekatkan diri kepada Allah selain daripada menunaikan perintah-perintah fardu. Jadi ni masalah benda-benda hak sunat disungguh-sungguhkan, dilebih-lebihkan. Benda hak fardu diingat-ingatkan. Banyak tahajud baguslah, bagus tahajud dulu, bagus tahajudnya, duhanya bagus. Tapi sebanyak sunat bukan main nak jaga.
bila bab fardu tak datang ke masjid. Cara dia tak terima bukan masjid. Sembahyang sorang-sorang kat rumah. Tak apa kena tuan-tuan. Bila bab fardu tak apa nak jaga. Salah. Baik. Dan mengabaikan urutan keutamaan dalam perkara kebaikan merupakan suatu perbuatan yang salah. Apabila ada dua fardu ain yang mesti dikerjakan oleh seseorang, perintah yang pertama bila tidak dilaksanakan akan luput, sedangkan yang kedua tidak. Atau ada dua fardu yang harus dilakukan, yang pertama tepat waktu melakukannya dan yang kedua tidak. Dalam keadaan seperti ini, apabila orang tersebut tidak menunaikan mereka urutan keutamaan, maka ia termasuk ke dalam lembah orang-orang yang terpedaya. Contoh, ada dua fardu, tapi hak fardu pertama ni masa dia singkat, hak kedua ni masa panjang. Tiba-tiba hak singkat, hak masa panjang itu diutamakan, hak singkat itu diabaikan. Salahlah. Faham? Dia panggil apa? Contoh fardu. Contoh. Tuan-tuan sembahyang, kalau sembahyang dia ada masa dia. Sembahyang dia ada masa-masa dia. Sembahyang kalau luar pada masa, jatuh pada haram. Contohlah sembahyang subuh, dah pukul 6 setengah dah, setengah jam lagi nak ambil waktu. Itu contoh waktu sempit. Bila waktu sempit, utama kalau hal sempit tu. Contoh dah. Kita tak sembahyang sunat Ustaz, contoh. Tak payah sunat lah, utama fardu dulu. Aku ada dua fardu. Fardu pertama ni waktu sempit, fardu kedua ni waktu panjang. Belajar agama, fardu juga, fardu ain. Tapi masa panjang. Sembahyang nak ambil waktu. Oh tak apa, belajar dulu. Tak perlu itu. Utamakan yang waktu sempit dulu, supaya kedua-dua dapat dilaksanakan. Jadi suatu kesalahan apabila hak waktu yang luas diutamakan, hak waktu sempit diabaikan. Akhirnya terabai kewajiban. Contoh seumpama ini sangat banyak, dan sesungguhnya larangan-larangan ini masih jelas, seperti juga perintah untuk berbuat taat. Namun perkara yang masih tertutup kabus adalah manakah perintah yang mesti didahulukan dan manakah yang diletakkan pada bilangan kemuliaan. Seperti mengutamakan amalan fardu ke atas amalan sunnah, amalan fardu ain ke atas fardu kifayah. Fardu yang sunnah tentu utama hak fardu. Fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain setiap orang mesti buat, fardu kifayah orang lain buat, dan bahaya kan? Kalau begitu fardu ain diutamakan daripada fardu kifayah. Contoh. Contoh kita ni orang ajak sembahyang apa? Contoh sembahyang jenazah. Dia sembahyang jenazah. Contohlah ayat sekarang dan asal zuhur tak main lagi. Dia boleh pergi sembahyang jenazah, zuhur tak main. Ada? Itu contoh itu. Sembahyang zuhur ni fardu ain. Sembahyang dah fardu kifayah. Kalau tak pergi pun orang lain hak berbuat, selesai dah. Ni contoh mengutamakan fardu kifayah daripada fardu ain. Tak betul. Mengutamakan fardu kifayah yang belum dilaksanakan orang ke atas fardu kifayah sudah dilaksanakan oleh orang lain. Fardu kifayah pun ada dua. Ada yang orang belum buat, ada orang hak dah buat. Bila ada orang dah buat, kita tak pergi tak apa dah. Tapi hak ni pun ada orang buat. Utamakan yang belum orang buat ni. Faham? Contoh fardu kifayah. Baik. Mengutamakan fardu ain yang sangat penting ke atas yang kurang penting. Mendahulukan perkara yang boleh cepat luput ke atas perkara yang tidak luput. Yang cepat luput tadi lah masa Nabi tu. Utama dulu. Demikianlah seperti mengutamakan kepentingan ibu daripada kepentingan bapa. Ibu dengan bapa mana dulu? Ibu dulu. Pasal sahabat Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang aku nak buat baik dia? Nabi kata, ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapa. Tiga kali. Dia kata ibu dengan bapa, ibu sorry. Bagi seorang anak lah, bagi seorang anak. Baik. Seperti
Penjelasan Rasulullah ketika ditanya siapa yang paling patut mendapat layananku wahai Rasulullah, jawabnya ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Jawab ibumu. Siapa lagi? Jawabnya ibumu. Kemudian siapa lagi? Ayahmu. Kemudian siapa lagi? Jawabnya orang yang paling terdekat denganmu dan yang terdekat. Terdekat. Siapa yang dekat? Isteri kita. Siapa anak kita? Hak dekat, hak jauh lagi kawan-kawan kita. Tapi ada orang dengan kawan, belanja kawan macam-macam. Pantang jumpa, walaupun lagi belanja kawan, saya berhutang. Tak salah tuan. Masalah hak salahnya tu nafkah anak tak bagi lagi. Ada tak? Ada orang macam tu tuan-tuan. Jadi orang kalau dia berkawan memang suka belanja. Memang bagus belanja tu. Masalahnya nafkah anak bini tu belum tunai lagi. Hak wajib tu. Hak belanja kawan sunat. Nafkah anak bini tu wajib. Contoh. Datang hubungan keluarga dimulai dengan orang yang paling dekat, kemudian yang paling berhajat, yang paling takwa, wara' dan wara'. Serupa itu juga orang yang wangnya tidak cukup untuk biaya pergi haji dan memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Apakah dia mengutamakan pergi haji? Maka bermakna dia tak terpedaya. Kerana hal ini yang diutamakan atasnya memberikan nafkah dan sehidup kepada kedua orang tuanya. Dia cukup pergi haji. Tapi orang tuanya miskin. Kalau pergi haji, orang tuanya tak cukup, tak ada apa-apa, tak makan. Nak buat mana? Orang tua. Itu contoh-contoh. Tindakan ini termasuk ke dalam kategori mendahulukan fardu yang sangat penting, yang mulai orang tua ke atas fardu yang penting haji. Haji itu penting wajib dan ibadah sangat penting, lagi penting. Begitu juga apabila seseorang ada berjanji dengan orang lain, walhal ketika itu sudah masuk waktu solat fardu Jumaat, dia tidak dikerjakan. Yang bila tidak dikerjakan saat itu, maka ia akan keluputan solat Jumaat. Apabila dia mengutamakan berjanji pada ketika itu, maka bermakna dia telah melakukan perbuatan maksiat dan dosa, meskipun pada dasarnya menepati janji adalah perbuatan ibadah. Tak janji dengan kawan ni, janji wajib tunaikan. Tak janji dengan kawan ni, fardu sembahyang fardu Jumaat. Itu contoh dua kewajiban mana hak lebih utama. Fardu Jumaat itu kan tak fardu lain. Dan dia fardu yang mulayah, sempit waktu dia. Baik. Dan lagi apabila ada najis yang mengenai pakaiannya, kemudian dengan sebab itu dia mengangkat suara keras terhadap ayah, bonda dan keluarganya, najis memang mesti dijauhkan dan menyakiti kedua orang tuanya pula mesti dihindari. Maka menghindari perkara kedua adalah lebih utama daripada menghindari perkara yang pertama. Itu contoh najis orang tua. Mana besar? Orang tua lebih besar. Orang tua lebih utama daripada Allah ada orang tua kita. Mak ni berak atas pakaian saya tak sebenarnya tak boleh. Mak boleh. Contoh ni najis ni nak sembahyang tak boleh. Contoh. Misal manakah perkara yang mesti dihindari dan dilakukan yang saling bergabung adalah cukup banyak. Oleh sebab itu, barang siapa tidak mengambil kira terhadap ukuran keutamaan ke atas perkara-perkara tersebut, maka bermakna dirinya telah termasuk ke dalam orang-orang yang terpedaya hawa nafsu dan perangkap pedaya ini sangat halus dan rapi, tidak mudah untuk mengetahuinya. Dan orang yang termakan juga sedang melakukan salah satu amalan taat, hanya dia melakukannya kurang teliti dan tidak waspada, sehingga jadilah perbuatan taat berubah menjadi maksiat. Tuan-tuan, semua ini menceritakan kepada kita keutamaan. Dahulukan yang lebih utama daripada yang utama, yang utama daripada yang kurang utama. Macam mana nak tengah keutamaan tu? Lihat kepada hukum dia. Lihat kepada suasana dan seumpamanya yang kita berdasarkan kaca syarah. Wallahu a'lam. Contoh yang kedua kita sambung pada bulan akan datang. Saya sambung sikit fatwa semasa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lepas saya mengulas fatwa selama berkaitan dengan isu bid'ah. Perkara bid'ah tak, perkara-perkara khilafiyah tak boleh
boleh bilang. Fatwa selama belum sempat saya habiskan. Cuma tuan-tuan, saya nak cari sementara fatwa selama ni tuan-tuan. Saya utamakan fatwa yang lebih semasa lagi. Boleh tak? Fatwa berkaitan isu Palestin hari ini. Nanti di fatwa selama ni kita cari dulu. Kita akan sambung fatwa selesai fatwa isu Palestin yang berlaku hari ini. Boleh? Baik. Tuan-tuan, sampai kepada saya 2 klik video ceramah Ustaz YouTube lah, Ustaz YouTube yang berceramah. Yang pertama, Ustaz YouTube berceramah menyebut tiada jihad di Palestin. Masya Allah, tiada jihad di Palestin, dia kata. Sebab apa kan? Dia kata kerana orang Palestin tuan-tuan lemah, tiada persediaan. Tiada persediaan. Nak berperang, nak berjihad ni mesti ada persediaan. Tak boleh musuh ni lebih ramai, 2 kali ganda lebih ramai. Dia kata, ni kata dia lah, kata Ustaz. Implikasi ucapannya sangat besar tuan. Ni pandangan yang songsang, yang batil, yang bercanggah dengan kesepakatan ulama-ulama besar sedunia yang telah bersidang konferen bincang isu ni bukan sekali dua, sejak dulu sampai sekarang. Fatwa lama ada, fatwa baru pun ada isu ni. Sepatutnya pihak yang mengungkap fatwa bukan dia, ulama setempat pula. Palestin bukan orang yang kata. Ramai di kalangan mereka ada ulama Palestin yang lebih memahami situasi dan realiti yang berlaku. Sepatutnya mereka yang keluar fatwa. Ini Ustaz Cahaya pandai-pandai nak bagi pandangan dia ada jihad. Tuan-tuan, dia sebut tak ada jihad, besar implikasi dia. Sebut tak ada jihad bermakna mujahidin yang berperang hari Hamas, Yaman, mereka tak akan mati, bukan syahid. Kalau mati bukan syahid, wajib dimatikan. Kalau dia mati mati syahid, kalau itu jihad, mati di pada perang dikira syahid. Syahid haram dimatikan. Dan orang yang mati syahid dia tuan dibangkit di padang mahsyar besok haram, lebih haram daripada suri dan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis sahih. Bila tak ada jihad, mereka tak ada syahid. Ini suatu implikasi yang besar. Saya refer tengok nama Ustaz ni, saya tak nama lah, tapi saya tengok Ustaz ni antara salah seorang yang telah disenarai hitamkan oleh Majlis Agama Islam Johor kerana membawa fahaman Wahabi, dan antara pernyataan dia kita mengatakan tiada jihad di Palestin. Ini saya lihat pernyataan senarai penceramah yang disenarai hitamkan oleh Majlis Agama Islam Johor. Tuan-tuan, klik video itu sampai ke saya juga. Yang kedua ni ceramah hari itu juga lah, ceramah mengatakan Palestin, perang yang berlaku di Palestin hari ini suatu konspirasi. Allah, suatu konspirasi yang menurut skripnya untuk menaikkan Syiah tadinya. Dalam ucapannya dia tuan, dia memburuk-burukkan Hamas seolah-olah Hamas Syiah. Dia menanam persepsi yang buruk tentang Hamas. Sedangkan hari ini kita lihat bahawa Hamas adalah pejuang mujahidin yang sebenar-benarnya, yang betul-betul merealisasikan roh jihad Islam. Hamas. Kita hari tiba-tiba mari Ustaz ni kata Hamas ni Syiah, nak menaikkan Syiah. Pada masa yang sama dia tak kutuk pun Yahudi laknatullah. Sekali dengar ceramah dia, Ustaz ni dia ni punya Yahudi kot. Di konten Hamas, dia tak kutuk pun Yahudi celaka ni yang bunuh umat Islam dengan kejam. Kita dengar pun, ya Allah, apalah jadi ni tuan-tuan. Seolah-olah dia penyokong Yahudi, atau pendukung Yahudi, atau tali baru Yahudi, atau mungkin dia terpengaruh, tertipu dengan tipu daya propaganda barat yang nak melaga-laga ke umat Islam Syiah yang Sunni supaya bergaduh. Senang Yahudi barat dan barat membunuh umat Islam sewenang-wenangnya. Ucapan sangat bahaya tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita lihat perang hari ini tuan-tuan, hikmah besar perang hari ini tuan-tuan. Kalau sebelum ini barat
Barat menggembar-gemburkan Islam sebagai teroris berganas, sehingga rakyat dia percaya timbul isu Islamofobia di Barat kerana propaganda Barat yang memburuk-buruk pejuang Islam. Hari ini dengan peristiwa yang berlaku hari ini, dunia dah tak boleh tutup mata dah. Dunia dah melihat sejelas-jelasnya teroris dan berganas sebenar Yahudi dan Barat membunuh umat Islam sewenang-wenangnya. Pom hospital, orang awam habis diserang. Nah, dia melanggar Quran antarabangsa guna peluru tu, hospital putih tu. Peluru yang tak digunakan dia guna habis semua. Ini jahatnya. Sampai hari ini lebih 23,000 umat Palestin yang terkorban, anak-anak kecilnya dan sebagainya yang kita dapat berita tuan. Ini hak dalam tempoh 7 bulan ni tak masuk di hak dulu lagi. Israel telah menjajah bumi Palestin tuan, kerana negara Arab Israel dan tunggu pada tahun 1948 lagi. Dan ramai dah umat Islam telah dibunuh, dipenjara, dalam penjara, diseksa dengan berbagai bentuk penyiksaan berbanding tawanan kafir yang tahu oleh pejuang Islam. Tak, sehingga mereka tertarik dengan keindahan akhlak Islam, pejuang Islam. Orang kafir yang tahu tertarik. Hari ini dunia dah buka mata dan hari ini orang Barat cuba buka Quran. Kenapa hebat Quran? Orang Palestin Hamas ni hebat sangat. Mereka cuba buka Al-Quran kerana orang Palestin Hamas Al-Quran sentiasa dibaca. Nak jadi pejuang Hamas tuan-tuan kena hafal Al-Quran. Sembahyang jemaah terlebih dahulu, bukan sebarangan tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini ramai orang Barat yang Islam kerana keindahan akhlak Islam. Tuan-tuan, jadi saya akan baca fatwa kemarin hari ini kita mukadimah ya. Saya akan baca fatwa ulama, fatwa ulama dunia berkaitan dengan isu jihad. Apakah pandangan ulama sebenarnya tentang jihad? Yang dua, fatwa tentang boikot barangan Yahudi dan Amerika ni. Apa pandangan ulama-ulama mutabarak besar dunia hari ini tentang isu boikot? Saya akan baca dua fatwa ni. Sebelum saya baca dua fatwa tuan-tuan, saya sebagai saya sebut kata belakang sedikit dalam perdebat ini. Saya sedikit berkaitan isu sejarah ringkas Masjid Aqsa. Kenapa pentingnya Masjid Aqsa? Kita faham yang dulu supaya senang kita faham fatwa ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebut sedikit sejarah ringkas Masjid Aqsa tuan-tuan. Tuan-tuan, Palestin tuan merupakan bumi yang berkah. Berkat mana pula Ustaz dan berperang. Berkat tak semestinya maju. Kalau maju barat maju, berkat kalau barat tak. Berkat ni bermaksud bertambah-tambah kebaikan yang Allah redha. Jihad tu tuan-tuan Allah redha. Walaupun kita nampak darah, tapi jihad itu syurga. Jihad itu pahala yang besar, syurga Allah redha. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, Palestin tempat bumi Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana, ke Palestin. Nabi Ibrahim Nabi Lut. Nabi Ibrahim lah yang membina Kaabah di Masjid Haram Mekah. Nabi Ibrahim, Allah merakamkan peristiwa ini dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Inilah bagaimana Ibrahim dan anak Ismail mengangkat batu asas bangunan Kaabah. Nabi berkata, wahai Tuhan, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penerima. Nabi Ibrahim bina Kaabah dengan anak Ismail di Masjid Haram Mekah. Maka Masjid Haram Mekah adalah tempat masjid yang pertama dibina di bumi. Siapa yang bina? Nabi Ibrahim AS. Selepas 40 tahun Allah perintah Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestin. Di Palestin Nabi Ibrahim membina Masjidil Aqsa dengan anaknya Ishaq. Masjid Aqsa. Masjid yang kedua dibina di bumi, Masjidil Aqsa. Siapa yang bina? Nabi Ibrahim, Nabi yang sama, orang yang sama. Maka Masjid Haram tempat merupakan masjid pertama suci, tempat suci Islam yang pertama. Masjid Aqsa yang ketiga setelah Masjid Nabi Nabawi. Tiga-tiga tempat suci umat Islam.
Israel Yahudi rampas baru tahun 1948. Rampas tanah haram sebenarnya. Tiba-tiba mendakwa mengaku hak dia. Baru dia itu pun dia asalnya pendatang asing. Kena bunuh oleh Nazi. Tapi berapa ramai, beribu juta yang dibunuh oleh Nazi. Akhirnya minta simpati. Asal pendatang asing. Bila dah berkuasa, dapat tubuh negara haram, rampas tanah umat Islam Palestin. Mengaku pula dia pakai hak dia pula. Hak dia ke mana? Ini yang berlaku tuan-tuan. Kita kena faham 3 masjid ini milik umat Islam. Milik umat Islam tuan-tuan. Kita faham. Israel baru dia menubuhkan kerajaan negara haram di tahun 1948 baru dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sebagaimana Kaabah tuan-tuan dalam Ibrahim bin dalam mudah. Masa Nabi Muhammad lahir, Kaabah itu belum berada. Asal agama Islam lah, tapi dah lama-lama mari jadi musyrikin jadi syirik. Lama syirik kepada Allah Taala tak berhala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Kaabah itu ada 3 lebih berhala. Maka Masjid Haram, Masjid Aqsa lama. Banyak berlaku penyelewengan agama di sana, kesyirikan dan sebagainya. Dan Masjid Aqsa juga telah diperintah dijajah oleh beberapa kuasa besar dunia, oleh agama besar dunia, agama Majusi, Wasani, Pahanda, Kristian dan hanya terakhir Yahudi. Jadi tuan-tuan, sebelum Masjid Aqsa ni, Baitul Maqdis ni pernah dijajah oleh kuasa-kuasa besar dunia seperti kerajaan Babylon. Dan kemudiannya pemerintahan Empire Rome pernah menjajah Parsi. Kemudian Baitul ini pernah kuasa besar dunia yang pernah menjajah Baitul Maqdis sehingga pada tahun 638 Masehi. 638 Masehi, kekejaman bangsa asing yang berlaku di Palestin ini yang menjajah Baitul Maqdis ini tuan-tuan telah dinamakan apabila Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalifah Islam yang kedua lepas Abu Bakar, Umar Al-Khattab berjaya membebaskan Palestin daripada kuasa-kuasa besar dunia masa itu yang zalim. Umar masuk Baitul Maqdis tanpa berlaku pertumpahan darah. Pasal apa? Pasal Umar masa itu telah menguasai dan kuasa Islam masa itu telah kuat. Kerana Rom telah jatuh ke tangan Sayyidina Umar sendiri. Zaman Nabi tuan-tuan, ayat waktu Rom boleh bagi Rom akan kalah. Zaman Nabi Rom kuasa besar dunia, tak kalah kuasa besar. Zaman ayat turun Rom kuat. Bila Rom kalah? Zaman Umar menghantar pada tentera di sepadan pasukan dia berperang. Akhirnya Rom jatuh ke tangan Khalifah Umar Al-Khattab, tentera Islam yang pimpinnya Umar Al-Khattab. Sebab tu Umar datang ke Baitul Maqdis dalam keadaan tak berlaku pertumpahan darah. Tuan-tuan bayangkan, Umar berada di Madinah, pergi ke Palestin, jauh. Zaman tu bukan ada helikopter, kapal terbang, kereta pun tak ada, unta dan kuda. Umar dah sampai di Baitul Maqdis dan Umar dan tentera Islam masuk ke Baitul Maqdis membersihkan sampah-sampah dan sebagainya di kota Baitul Maqdis. Umar sendiri membersihkannya bersama tentera Islam, kemudian menterai dan perjanjian dengan penduduk Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis menerima dengan redha kehadiran kuasa Islam disebabkan Islam membawa keadilan sejahtera. Ini yang pernah berlaku tuan-tuan. Zaman Umar lama lagi. Sehinggalah tuan-tuan pada tahun kurun yang ke-11, pada kurun yang ke-11, insyaAllah boleh saya bagi dalam masa sekejap, saya sampai 5 minit insyaAllah. Saya
Hadirin yang dirahmati Allah, saya sambung di manajer di komite. Tuan-tuan, pada turun yang ke-11 Raja Pop Uruguan 2 mengisytiharkan para salib yang pertama. Yang pertama, dan tentera Kristian Salibiyah menempuk Baitul Maqdis selama 5 minggu. 5 minggu akhir mereka berjaya mengalahkan berjaya menjajah Baitul Maqdis. Bila mereka masuk ke Baitul Maqdis, tentera-tentera Salibiyah Kristian ini telah membunuh penduduk Baitul Maqdis masa itu, sehingga lebih 40,000 orang lelaki, anak kecil, wanita habis kejamnya. Sejarah mencatatkan bila orang kafir memerintah negara orang Islam, mereka akan bertindak kejam, membunuh lebih 40,000 anak kecil, wanita, orang tua habis dibunuh. Sama jahat dengan Yahudi hari ini, malah Yahudi lebih jahat sebenarnya. Warga yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka memerintah menjajah Baitul Maqdis selama 88 tahun. 88 tahun sehinggalah pada tahun 1187 Masihi, pemerintah Islam yang terkenal Salahuddin Al-Ayyubi dengan bala tentera Islam berperang dengan tentera Salibiyah. Akhirnya berjaya mengalahkan tentera Salibiyah, dan bila Islam masuk ke Baitul Maqdis, tuan, pejuang Islam, politik Islam yang hebat ini memberi pilihan kepada orang kafir, orang kafir. Selama ada boleh duduk di Baitul Maqdis, tetapi tunduk di bawah kuasa Islam, ataupun boleh keluar, dan mereka diberi jaminan kehormatan harta benda mereka, darah mereka akan terjamin keselamatan oleh tentera Islam.
Inilah keindahan Islam, tuan-tuan. Islam tak menzalimi siapa. Dan kalau Islam berada di bawah kuasa-kuasa kafir, mereka dizalimi, ditindas berbagai penindasan. Dalam setengah buku menyebut bukan 40,000, 70,000 yang dibunuh di Baitul Maqdis setelah Tadbir Salibiyah berjaya menawan Baitul Maqdis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tahun 1948, daripada tahun 1187 sehingga 1948, lebih kurang 700 tahun lebih lah. 1948 bermula Israel, yang di Israel ini menjajah, menubuhkan negara haram mereka dengan bantuan barat. Yang asalnya mereka hanya perdana asing. Bila ramai-ramai mereka kuat dan dibantu oleh barat, akhirnya mereka menubuh kerajaan haram mereka di Palestin, itu apa namanya Yahudi ini. Bermula hari itulah umat Islam Palestin tak aman lagi. Setiap hari umat mereka dirampas, mereka dibunuh, diseksa dan sebagainya, sampai hari ini, Tuhan. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini lebih dari hari ini mereka mendakwa apa namanya tempat ini hak mereka pula. Hak mereka itu tidak asing. Mendakwa hak mereka. Konon-konon Ibrahim Nabi mereka. Masya Allah. Nabi Ibrahim yang membina Kaabah itu. Allah berayat kan, maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tetapi dia adalah muslim yang lurus dan dia bukan sekali-kali seorang musyrik. Allah Ta'ala sebut terang-terang menolak dakwaan golongan Yahudi itu kan. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia Islam. Sebagaimana Makkah Kaabah dibina oleh Ibrahim, pasti umat Islam, ini Masjid Al-Aqsa dibina oleh Ibrahim, tempat suci umat Islam. Maka kewajiban umat Islam seluruhnya bertanggungjawab memerdekakan Palestin lebih dari Baitul Maqdis ini, Masjid Al-Aqsa ini. Hari ini Masjid Al-Aqsa pernah dimerdekakan oleh umat, kemudian sudah begini. Hari ini kedua dijajah kembali Yahudi. Tak tahu bila akan merdeka, siapa yang akan memerdekakannya. Mungkinkah Hamas yang akan jadi Salahuddin yang kedua yang memerdekakan Palestin. Apapun ini tanggungjawab semua umat Islam. Fatwa-fatwa ulama besar dunia menyebut haram memberi walaupun sejengkal tanah umat Islam Palestin kepada Yahudi Israel. Tanggungjawab memerdekakan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, tanggungjawab umat Islam seluruhnya. Dan ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ini fatwa daripada ulama besar dunia, ulama persidangan ulama sedunia yang diadakan oleh Azhar sendiri. Wallahu a'lam. Masa dan mengizinkan, insya-Allah saya akan baca fatwa daripada kuliah akan datang. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم